Amerika veto satu lagi resolusi gesa gencatan senjata di Gaza. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Amerika Syarikat sekali lagi memveto draft resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang menggesa gencatan senjata di Gaza. Sikap talam dua muka sekutu kuat rezim Zionis itu mencetus kebimbangan dunia terhadap konflik yang semakin meruncing. Pada Selasa, Algeria mengemukakan carangannya menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan tanpa syarat semua tebusan yang dicolek dalam serangan 7 Oktober tahun lalu. Resolusi itu mendapat 13 undi menyokong. Namun Amerika menolak dan Britain mengambil pendekatan berkecuali. Tindakan veto itu mendapat kritikan daripada banyak negara termasuk China, Rusia, Arab Saudi dan juga sekutu rapat AS termasuk Perancis serta Slovenia. Sementara itu Hamas menegaskan veto oleh Amerika sama seperti memberi lampu hijau bagi pendudukan rejim Zionis untuk melakukan lebih banyak pembunuhan beramai-ramai. Bagi penduduk Palestin pula, tindakan Amerika itu disifatkan amat mengecewakan. Namun ada antara mereka yang sudah menjangka keputusan tersebut. تعقيبي انه هذه جريمه والجريمه الكل مشارك فيها من حق الفيتو الامريكي وهو مشارك في الجريمه هذه وكل من تخاذل عن نصرتنا من العرب والمسلمين. فجأة بدون أي سابق انذار صواريخ تنزل عليهم، أطفال، ناس مدنيين ما عندهم أي شيء ولا في أي شيء، فقط ناس مدنيين وأطفال ونساء ينزل الصاروخ يفتهم كلهم. طفلة صغيرة سنة ونص ما شافت شيء من الدنيا لسه ما شافت شيء من الدنيا. إيش كانت تشكل تهديد لهم؟ ما في أي تهديد. إمها محامية كانت تشتغل في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتدافع حقوق الناس. نصيبهم إسرائيل شافت إنه المكافأة تاعتهم إنهم ينقصفوا يموتوا، لأنه الهدف هو الإبادة، الهدف هو ما يضل حدا في غزة. Kanada antara negara yang lantang menuntut gencatan senjata dilaksana segera. Gesaan itu dinyatakan Menteri Pembangunan Antarabangsa negara itu Ahmed Hussein selepas mengadakan lawatan ke Rafah. We need an immediate ceasefire because that will enable more aid to go in and more vulnerable people to come out so that they can get access to emergency medical care and more humanitarian and healthcare workers to go into Gaza. A ceasefire will enable all of that. And right now we also need more trucks and more humanitarian supplies to go in. Hussein melawat godang di Arish, Mesir di mana bantuan dikumpulkan sebelum dihantar melalui Rafah menuju ke Gaza. Dalam pada itu, Benjamin Netanyahu tetap dengan sikap angkuhnya enggan penuhi tuntutan Hamas bagi membebaskan tebusan. Kenyataan itu disokong seorang lagi pemimpin negara haram berkenaan, Bezalel Smotrich, yang menyifatkan pembebasan penuhannya akan tercapai selepas Hamas dihancurkan sepenuhnya. Bagaimanapun, pendirian itu dikecam pemimpin pembangkang Yair Lapid dan Benny Gantz. Menurut mereka, kedegilan itu hanya akan meningkatkan kemarahan keluarga tebusan yang cuba memberi tekanan ke atas kerajaan untuk mencapai kesepakatan. Netanyahu menyatakan pendirian itu susulan tindakan Amerika Syarikat yang merancang untuk menghantar wakilnya ke Israel bagi mengadakan rundingan gencatan senjata dan pembebasan tebusan. Rundingan bakal disertai Mesir dan Qatar. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh hari ini dalam serangan udara Israel di Deir al-Balah di Gaza. Menurut saksi Musa Khattab, sebuah kereta telah disasarkan 2 kali oleh roket tentera Zionis. Jelasnya ketika kejadian dia berada di sebuah bengkel tayar kereta mangsa diserang menggunakan roket yang dilepaskan daripada drone. طبعا
بناشر هذول يعني مش يعني المتابعين ما شيء باين بناشر يعني هاي اغراضهم هاي يعني هاي ميكانيكيه هاي يعني هذا يعني ايش هذا عمل هذا سبيد بند هذا تبع سيارات يعني ايش لاقيين شيء يعني هم كلهم تبعين يعني ارزاقيه يعني شغالين يعني عندهم محل بنشر وقاعدين بيشتغلوا في المكان فطالعين على رزقهم هاي الموجود هاي الخبز طلع الخبز كيف هاي الخبز طلع بياكلوا. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, angka korban rakyat Palestin telah mencecah 29,313 manakala 69,333 yang lain cedera. Serangan udara tentera penjajah turut menyasarkan Rafah mengorbankan 8 rakyat Palestin. Seorang penduduk berkata rejim Zionis membedil rumah keluarga Abu Al-Nur di kawasan itu. والله احنا نايمين ما لقينا الرحله بتنزل فوقنا عمدان بطون تنزل علينا على الدار وضل ناس بس واطفال لقيت بنت صغيره طفله صغيره في نص الدار عند المستشفى والدار كلها تكسرت فيش دار بس هاي الكوس والقصر اللي جنب جيراننا عشان دكتور في الجامعه بس مش Menurut penduduk, serangan demi serangan yang berlaku di Rafah membuatkan mereka sering berpindah namun tetap tiada tempat selamat untuk dituju. Setakat ini, kebanyakan daripada 2.3 juta penduduk Palestin kehilangan tempat tinggal. Lebih 1 juta daripada mereka tinggal di pusat perlindungan PBB atau di dalam kemah, manakala ada antara yang hanya berlindung di dalam kota. Projek Jejak Serumpun Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia Ismawawim Malaysia melabuhkan tirainya semalam. Peluang itu dimanfaatkan sepenuhnya untuk membina keakraban antara petugas media kedua-dua negara. Laporannya bersama Grace Aisyah Kedayan. Pada 12 Februari lalu, wartawan RTM antara 15 pengamal media dari Malaysia turut serta dalam siri lawatan Jejak Serumpun ke Jakarta, Indonesia. Dalam siri lawatan tersebut, kami berpeluang menyaksikan dan membuat liputan sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, iaitu Pilihan Raya Indonesia pada 14 Februari lalu. Kami bersama ketua-ketua pengarang dari Malaysia turut diundang ke acara tahunan Hari Pers Nasional HPN 2024 yang berlangsung di Dewan Econvention Ancol di Jakarta. Ia mengumpulkan 1,500 pengamal media dari pelbagai agensi berita di seluruh provinsi Indonesia yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Sepanjang berada di Jakarta, kami mengikuti pelbagai siri lawatan antaranya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, melawat 3 syarikat media tempatan, Ibu Pejabat Syarikat Dompet Digital Indonesia, Dewan Pers termasuk beberapa lokasi tumpuan pelancong. Siri lawatan itu turut memberi pendedahan kepada wartawan muda untuk mengaplikasikan mobile journalism ataupun mojo dalam melaporkan berita menggunakan telefon pintar. Memahami landscape semasa yang semakin berubah, maka kewartawanan itu harus bersama seiring dalam pengembangan teknologi, dari pendedahan kepada wartawan muda untuk memahami perbezaan dan juga kekuatan yang ada di Indonesia dan bagaimana dengan kekuatan itu dapat kita bina kekuatan secara bersama, dan kita boleh belajar antara satu sama lain apa yang hebat di sana, apa yang hebat di sini, untuk kedua-dua negara dalam bidang media dan juga seterusnya menyumbang semula kepada society at large. ISWAMI merupakan forum wartawan Malaysia Indonesia yang ditubuhkan pada 2003 berperanan membina kemakmuran bersama kedua-dua negara serumpun Nusantara. Program seumpama ini bukan sahaja menjadi jambatan buat kedua-dua negara bertukar-tukar maklumat dalam melaporkan berita, malah peranan media dapat menjadi telinga dan juga mata masyarakat bagi mewakili suara yang menjadi harapan kepada sebuah negara yang demokrasi. Profesion kewartawanan itu bukan kerana populariti, tetapi mahkota kewartawan itu terletak pada etikanya dalam melaporkan berita. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTN.
Akses perubatan di Korea Selatan terus terganggu memasuki hari kedua. Hampir 8,000 doktor pelatih di hospital utama memprotes rancangan kerajaan untuk menaikkan kota pendaftaran sekolah perubatan. Lebih mengeruhkan keadaan, kebanyakan mereka juga nekat menghantar surat peletakan jawatan. (8,816명의) 전공의가 사직서를 제출하였으나 모두 수리되지 않았습니다. 근무지 이탈자는 소속 전공의의 약 63.1%인 7,813명입니다. Doktor pelatih dan kumpulan pelajar perubatan di Korea Selatan mendakwa bilangan doktor di negara itu sudah mencukupi. Mereka turut menuntut tumpuan diberi kepada pengambilan pelajar dalam bidang penting seperti pediatrik dan perubatan kecemasan yang dilihat masih kurang. Seorang tenaga pengajar seni mempertahankan diri ditahan atas dakwaan membunuh 3 sekeluarga warga Korea Selatan. Antara mangsanya ialah seorang kanak-kanak dan wanita yang ditemui mati di sebuah pusat taekwondo di Sydney. Menurut polis, lelaki berusia 49 tahun itu ditahan di Hospital Westmead di barat laut Sydney lewat malam semalam. Lelaki itu yang berada di bawah jagaan polis sedang dirawat kerana luka di tikaman di dada, lengan dan perutnya. Suspek tiba di hospital berkenaan sebelum tengah malam Isnin mendakwa dia telah diserang di tempat letak kereta sebuah pasar raya. Beralih ke perkembangan di Pakistan, majoriti rakyat di Karachi tidak meletakkan harapan tinggi terhadap kerajaan campuran yang baru dibentuk. मुझे तो एक ये मजाक लगता है। उसकी वजूहत ये है कि क्या पाकिस्तानी अवाम इस काबिल है कि इन्होंने ही हुकूमत किए गुज़िश्ता 40 साल से यही हमारे सरों पर मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो मुझे तो ये बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये चल पाएंगे ना। तो अगर ये मुल्क की मैशियत का आज जो हाल चल रहा है, कौन लोग हैं? यही लोग तो थे। क्या किया इन लोगों ने इस मुल्क और कौम के लिए? उम्मीद नहीं है कि आवाम को कोई रिलीफ मिले, क्योंकि ये वही सियासतदान है, वही हमारे रहनुमा हैं जो 20-40 साल से 20 साल से ये हुकूमत करते आ रहे हैं और इलेक्शन के दौरान एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं और उसके बाद जो है जब हुकूमत बनने होती है तो इक़्तिदार में शामिल हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आवाम को कोई रिलीफ मिले इसमें। Di Iraq pula, pencebaran air yang berleluasa telah menjejaskan kebanyakan sungai di negara itu. Kemarau yang berlaku di empangan hulu Sungai Tigris dan Euphrates semakin teruk akibat pencebaran daripada sisa kumbahan. Selain itu, separuh penduduk Iraq tidak mempunyai akses kepada air minuman bersih. Menurut PBB, pentadbiran negara itu harus dipersalahkan atas bencana buatan manusia menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sisa. Hujan lebat di kawasan pantai di Ecuador menyebabkan seorang maut. Situasi itu turut menjejaskan lebih 2,000 yang lain. Sebuah jambatan runtuh di bandar pesisir pantai Ecuador pada Isnin lalu menyebabkan penduduk terputus jalan darat akibat hujan lebat. Di wilayah pantai El Oro, 3 komuniti tidak dapat dihubungi apabila sebuah jambatan runtuh selepas 10 jam hujan tanpa henti. Kerajaan Ecuador memaklumkan wilayah yang paling terjejas ialah pantai Manabi, Guayas, Esmeraldas dan Las Rios yang mengakibatkan hampir semua infrastruktur rosak. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Salam Malaysia Madani.